Baik, seterusnya kita teruskan kepada 5.2, iaitu perkembangan idea dan usaha pembentukan Malaysia. Okey, jadi kita akan melihat kronologi bagaimana akhirnya Malaysia terbentuk. Bermula dengan idea daripada pegawai British sejak 1887 lagi. Ini adalah cadangan terawal penggabungan dikemukakan oleh Lord Brassey. Dia ni siapa ni? Merupakan pengarah syarikat berpiagam Borneo Utara di Dewan Parlimen Britain pada tahun 1887. Okey, beliau mencadangkan apa? Penggabungan Sarawak, Sabah, negeri Melayu, negeri-negeri Selat supaya menjadi tanah jajahan yang besar. Cadangan ini dikemukakan kerana pegawai British melihat potensi ekonomi melalui penggabungan wilayah ini. Tapi penggabungan yang dicadangkan ini lebih kepada bertujuan untuk apa? Kepentingan tanah jajahan British. Lebih kepada kepentingan jajahan. Okey, kita melihat lagi seterusnya pada tahun 1951. Okey, jadi setelah tamat Perang Dunia Kedua, Sir Malcolm Macdonald, iaitu Governor General British di Asia Tenggara, dia mencadangkan juga penggabungan tanah jajahan British di Asia Tenggara bagi membentuk satu entiti politik dan ekonomi. Jadi untuk apa? Dia kata tujuannya untuk menyesuaikan dengan rancangan dekolonisasi. Menyesuaikan dengan rancangan dekolonisasi. Apa itu dekolonisasi? Rancangan untuk membebaskan tanah jajahan ataupun memberi taraf berkerajaan sendiri kepada tanah jajahan. Dan pada tahun 1951, Sir Malcolm Macdonald ini mengadakan perbincangan berbincang dengan Dato' Onn Jaafar, iaitu pemimpin UMNO, dan juga ahli Majlis Perundangan Persekutuan, MPP, dengan usaha berkaitan dengan usaha menggabungkan tanah Melayu, Singapura dan Borneo. Borneo ni yang tadi Sabah dan Sarawak. Borneo ini kita tahu dia adalah Sabah dan juga Sarawak. Dan seterusnya pada tahun 1952 Sir Gerard Templer pula, iaitu Pesuruhjaya Tinggi British di Tanah Melayu Pesuruhjaya Tinggi British di Tanah Melayu meminta menggabungkan wilayah ini disegerakan bagi tujuan keselamatan. Tadi semasa 1951 ni Sir Malcolm Macdonald memberi cadangan atas tujuan untuk menyesuaikan dengan politik dan juga ekonomi bertujuan untuk politik dan ekonomi dan juga untuk usaha dekolonisasi. Tetapi pada tahun berikutnya Sir Gerard Templer ni meminta usaha ini disegerakan. Maksudnya dia bersetuju dengan cadangan untuk menggabungkan ini, tetapi kali ini alasan dia untuk tujuan keselamatan. Kenapa pada Januari 1960 Mesyuarat Pegawai Tinggi British di Borneo bersetuju dengan cadangan pertahanan keselamatan. Sebab Pegawai Tinggi British di Borneo juga setuju dengan tujuan pertahanan dan juga keselamatan. Baik, kita teruskan. Keselamatan daripada apa Jadi ini mungkin lebih kepada selamat daripada ancaman komunis. Ancaman komunis Ancaman komunis. Alright. Kita teruskan. Akhirnya pada tahun 1960 kronologi yang keempat,
Sir Geoffrey Tory. Siapa Sir Geoffrey Tory? Pesuruhjaya tinggi British di Persekutuan Tanah Melayu. Okey. Mencadangkan penyatuan Singapura, okey, dan Persekutuan Tanah Melayu atas kepentingan ekonomi. Ini ekonomi. Jadi cadangan ini juga mendapat sokongan daripada pejabat kolonial. Okey. Banyak cadangan-cadangan untuk cadangan-cadangan untuk menyatukan ataupun menggabungkan penggabungan ini. Okay, tapi kita belum melihat lagi hasil dia setakat 4 ini. Ini tadi dekolonisasi proses berkerajaan sendiri. Kerajaan sendiri maksudnya mungkin British ingin memberikan tampuk pemerintahan atau pentadbiran kepada penduduk tempatan. Okey. Kita lihat juga ada informasi di sini bahawa apa itu Pesuruhjaya Tinggi ialah nama kepada gelaran jawatan yang disandang oleh Ketua Perwakilan Negara dalam kalangan negara Commonwealth. Jawatan ini setara dengan duta. Dia macam duta lah, Pesuruhjaya Tinggi ni. Okey. Ada lagi ke? Mari kita tengok. Ini baru 4. Seterusnya. Ini adalah idea daripada pegawai British. Ini semua idea pegawai British. Ada 4. Jadi kita teruskan tentang idea tempatan. Okay. Yang ini idea tempatan pula. Okay, idea tempatan. Pada tahun 1906, majalah Al-Imam, okay, ada majalah Al-Imam menggesa penyatuan raja dan orang Melayu dalam pendidikan dan pembangunan ekonomi alam Melayu. Ini penyatuan raja dan orang Melayu dalam pendidikan dan pembangunan ekonomi di alam Melayu. Okay. Macam tu saja. Dan pada tahun 1938, konsep Melayu Raya diperjuangkan oleh nasionalis di tanah Melayu. Antaranya ialah termasuk Ibrahim Haji Yaakob, Harun Aminur Rashid, Ahmad Bostamam, Ishak Haji Muhammad ataupun Pak Saku dan Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Okey. Jadi sejak sebelum Perang Dunia Kedua, idea mereka ingin menggabungkan Tanah Melayu dengan Indonesia. Ini yang untuk Melayu Raya. Okey, Tanah Melayu dengan Indonesia. Idea ini tidak berhasil. Tidak berhasil. Kenapa? Apabila Presiden Soekarno, Presiden Indonesia, mengisytiharkan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 tanpa melibatkan Tanah Melayu. Maknanya Indonesia dah merdeka dulu. Okey, ini Indonesia merdeka. Okey, mereka dah merdeka dahulu. So, konsep Melayu Raya cancel. Kemudian pada tahun 1945, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dalam ucapan di Persidangan Agung UMNO, iaitu pada Oktober 1955, mencadangkan Singapura, Sarawak, Sabah dan Brunei join Persekutuan Tanah Melayu. Okey. Dan pada tahun 1958, Datuk Mustafa Harun, pemimpin Sabah. Datuk Mustafa Harun, Datuk Harun, pemimpin Sabah, dalam satu pertemuan dengan Tunku Abdul Rahman di Kuala Lumpur pada tahun 1958, dia menyatakan minat, beliau menyatakan minat untuk membawa Sabah bergabung dengan Persekutuan Tanah Melayu. Ini dia, Datuk Mustafa, Datuk Harun, pemimpin Sabah pada ketika itu. Dan pada tahun 1960, Tunku Abdul Rahman memaklumkan kepada Lord Perth
iaitu pada 10 Jun 1960, bahawa beliau berminat untuk bergabung berminat untuk bergabung dengan Sarawak, Sabah, Brunei dan Singapura. Jadi tadi ada 4 idea daripada pegawai British. Dan juga 4 idea daripada penduduk tempatan. Ada 5 sekali. 5. Ini kronologi dia. Baik. Apa rasional pembentukan Malaysia? Kalau kita kata nak bergabung, berminat untuk menyatukan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, Brunei, Singapura, apa rasional dia? Mesti ada rasional. Apa rasional dia? Mari kita lihat. Rancangan pembentukan Malaysia ni dia mula berjalan apabila Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dia memberi komitmen. Ada komitmen, bukan sekadar memberi cadangan, tetapi ada usaha dia untuk penggabungan semua wilayah, termasuk mendapatkan sokongan British. Dia mendapatkan sokongan British. Cara dia nak buat ni, dia committed, dia ingin dia mendapatkan sokongan British. Jadi terdapat beberapa faktor pembentukan iaitu lebih kepada alasan keselamatan, keseimbangan komposisi penduduk dan juga mempercepat kemerdekaan serta pembangunan wilayah. Alright, mari kita lihat keempat rasional itu. Kalau dari segi keselamatan, mari kita lihat dari segi keselamatan. Ada 2 dekat sini. Kita lihat yang pertama dulu, ancaman komunis. Jadi di Singapura, ancaman komunis yang fokus kepada di Singapura. Dia telah menyebabkan keselamatan Persekutuan Tanah Melayu turut tergugat. Kerana kita tahu Singapura terlalu dekat dengan Tanah Melayu di selatan Semenanjung. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj menganggap Singapura akan menjadi pusat kegiatan komunis. Jadi oleh itu langkah penyatuan dengan Singapura dapat memberikan kuasa kepada kerajaan persekutuan dalam bidang keselamatan dan pertahanan. Untuk apa? Membendung ancaman komunis. Ancaman komunis. Untuk bendung dia. Itu ancaman komunis di Singapura. Satu lagi ialah perkembangan di Sarawak. Sarawak berhadapan dengan ancaman komunis juga melalui gerakan clandestine komunis. Clandestine komunis Organisation, iaitu CCO. Dengan penyertaan Sarawak, kerajaan British berharap dapat membendung ancaman komunis. Jadi keselamatan ni dua-duanya fokus kepada komunis, ancaman komunis. Kemudian keseimbangan komposisi penduduk. Macam mana ni? Jadi kita lihat keputusan untuk menerima Singapura dalam Persekutuan Tanah Melayu mewujudkan ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan. Macam mana tu? Ketidakseimbangan komposisi penduduk. Di mana di antara orang Melayu dengan orang Cina. Perkara ini dibimbangi oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dan juga pemimpin UMNO. Kerana dikatakan kemungkinan penduduk Cina mengatasi jumlah penduduk pribumi ataupun orang Melayu. Jadi,
penggabungan Sarawak, Sabah dan Brunei akan menyeimbangkan komposisi antara kaum. Okey? Itu rasional yang kedua. Yang ketiga ialah mempercepat kemerdekaan. Tanah Melayu dah merdeka pada ketika ini. Jadi kita melihat bagi pihak British, pembentukan Malaysia dapat merealisasikan rancangan dekolonisasi, ataupun yang tadi dah dikatakan dekolonisasi ini ialah rancangan untuk memberikan pentadbiran berkerajaan sendiri. Berkerajaan sendiri kepada penduduk tempatan. Okey. Dan juga mempercepatkan kemerdekaan, memberi kemerdekaan kepada wilayah Borneo. Borneo tu Sabah dan Sarawak lah. Okey. Walau bagaimanapun, kerajaan British perlu memastikan usaha ini mendapat sokongan penduduk wilayah ini. Tak boleh suka-suka hati ikut matlamat British. Dia kena tanya dan kena dapat sokongan daripada penduduk. Tidak boleh ada bantahan, kalau tidak nanti ada masalah lain pula yang akan timbul. Seterusnya kita melihat yang keempat adalah rasional dia ialah pembangunan wilayah. Okey. Jadi cadangan penyertaan Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah, Brunei dan Singapura ini dia akan membentuk sebuah negara bertujuan untuk wilayah ini bersatu dalam usaha mempercepatkan pembangunan. Pembentukan Malaysia boleh meningkatkan taraf hidup pribumi dalam pelbagai aspek. Pelbagai aspek. Seperti apa? Infrastruktur, sosial, ekonomi. Ini akan lebih seimbang. Okey, ini rasional kepada penyatuan ataupun pembentukan Malaysia. Okey. Jadi kita lihat sedikit di sini, penduduk tempatan turut memainkan peranan dalam usaha menyatu padukan negara. Walaupun dicadangkan oleh British, oleh tokoh-tokoh pemimpin, tetapi penduduk tempatan turut memainkan peranan penting dalam usaha menyatukan negara. Pembentukan Malaysia membuktikan pemimpin dan rakyat mempunyai fikiran yang jauh untuk merancang masa hadapan yang baik. Pembentukan Malaysia sekaligus dapat mengekang anasir komunis yang boleh mengancam keamanan negara dan untuk mewujudkan keamanan serantau. Okey. Jadi selesai sudah kita mempelajari tentang 5.2 iaitu perkembangan idea dan usaha pembentukan Malaysia yang kita ketahui pada hari ini. Usaha ini benar-benar telah menjadi suatu kenyataan. Sabah dan Sarawak menjadi sebahagian daripada Malaysia. Walaupun kita dah tahu Singapura sudah tidak berada dengan Malaysia, nanti kita akan melihat apa pula cabaran-cabaran selepas pembentukan Malaysia. Baik, itu saja untuk hari ini. Terima kasih kepada semua pelajar atas tumpuan dan fokus yang diberikan. Semoga ilmu yang anda perolehi ini akan dapat membantu anda dan menambahkan pengetahuan anda tentang sejarah pembentukan Malaysia. Assalamualaikum, jumpa lagi.